Kalau kampung tak ada berkat ya hancur. Sikit lagi balah mung nak waktu pun nak buat ni. Dah hadit tua diri pun kan balah tu email ke ngapok makan tu. Nayuk dengan pucuai ya. Tu nebel tu mana. Dia apabila benda tak ada keberkatan, kampung ni nak jadi pecah belah, kampung ni nak jadi menyakit pecah belah, kampung ni nak jadi menyakit subah-subi tak seni. Sebab apa? Sebab dalam kampung tidak ada keberkatan. Di hari ni berapa? Cuba kita tengok tuk-tuk dulu di kawasan kita Tanim Jalan ni. Dia mau usaha apa apa? Dia mau tak ada nak sembung kaligu nampak timur, nampak zuhir, nampak kata kita ni kedebal, kita ni lebih tak. Orang tuk dulu tak ada nak betul. Ulama-ulama tak ada nak lagu tu. Lebih ulama kau warok ya tak mau. Nak tunjuk orang ya tak say. Nak royak orang ya tak mau. Wa amma cara ya nak gagana. Wa amma nak wijaya dengan Allah Ta'ala ni, ya ada 4 syarat berapa. Kalau di dalam pangkanih ni nak wijaya dalam amal, nak dapat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang pangkanih nak ada 4 perkara. Pertama, orang di sini kena al-imanu billah. Kena beriman dengan Allah, sama ada daripada imam masjid, sama ada daripada ahli kampung, sama ada daripada tok imam, tok meni, sama ada daripada pemimpin. Al-imanu billah, beriman dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini syarat pertama. Nak berjaya di dalam dunia hingga sampai ke ada akhirat, pertama sekali orang sini kena al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, orang sini nak jaya, nak wi berkat kampung ni, nak wi stokor molek, nak wi jaya, nak wi maju kampung ni, nak wi kau maju, kau maju, kau maju. Orang pun kau lama duduk dalam ni pun kau seni berkat buat timur. Yang kedua, al-ilmu, kena ngaji berapa. Tak ada kira lah ngaji ilmu dunia, ngaji ilmu akhirat, kena wi pandai lah kau. Sebab dengan ilmu ni tak kira lah. Kalau ilmu dunia, ya pandai cara dunia, ya tinggi cara dunia. Kalau yang ngaji akhirat, ya tinggi cara akhirat. Kalau Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala katana, man arada dunia fa'alaihi bil ilmi, wa man arada bil akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Ini perkataan Imam Syafi'i apa? Kalau dalam pangfana kampung Pakanih ni, nak wijaya di masjid, nak wijaya di dalam kampung, nak wi besar kampung ni, nak wi maju kampung ni, nak wi rahmat, wi berkat, kita baca pala ayat ni, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama. Pertama orang sini kena beriman dengan Allah. Iman. Nabi kata, hak Jibril tanya, fa akhbirni anil Islam wa akhbirni anil iman. Mencerita ya Muhammad daripada beriman. Apa beriman? Nabi kata, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadar khairihi wa syarrih. Beriman dengan Allah. Yang kedua berilmu. Imam Syafi'i kata, faman aradad dunya fa alaihi bil ilmi. Siapa nak mulia di dunia ni, ya kan nak mulia di dunia, nak tinggi peringkat dalam dunia, ya kena ngaji, kena ada ilmu. Supaya orang nak jadi nayuk, orang tak pandai tak boleh jadi nayuk, orang tak pandai tak boleh jadi tok menih, orang tak pandai tak boleh kerja di ampun terik-terik suk jadi tahu, jadi parung siapa-siapa. Tu ya. Adik-adik dan abang-abang semua, ataupun pemuda dan pemudi, ataupun orang tua, kalau kita nak wi anak-anak kita jadi pemimpin, nak wi anak-anak kita jadi orang lebih, kita kena usaha ngaji wi banyak, ngaji wi tinggi. Pas ibu apa tengok orang nak jadi nayuk, dia tak ngaji tak boleh jadi nayuk. Pas macam supaya orang nak kecek tak pantas berapa macam baba ni, setiap baba lah nak boleh buka ponok, dia kena ngaji.
Nak boleh bawa orang tak, dia kena sapa ilmu. Ilmu dia boleh baca kitab tu, boleh baca kitab ni, boleh baca nahung sarah mantik bayan, boleh baca fiqh hadis, baru dia boleh jadi bapa. Bahawa nak duduk jadi nayuk, dia kena ngaji cuk piatri piatu. Lah ni kena cuk tu. Misalnya baru nak jadi nayuk. Kalau jadi tak meneh pun sama. Sebab tu nak kemuliaan dunia, dia kena ngaji. Ngaji ilmu dunia, ngaji cuk piatri piatu. Kalau ngaji akhirat habis kita tahu 10 tahun. Kalau ngaji pondok 15 tahun. Tu dulu kita ngaji puluh-puluh tahun. Lepas tu kalau ngaji luar negeri kena cuk enggak BAMA. Kemudian waman arada bil akhirah. Kalau orang tu nak mulia akhirat, nak dapat akhirat, fa alaihi bil ilmi, maka lazim dia tu kena menggawa, kena mengaji, kena belajar. Sebab tu kalau kita tak ngaji, ya tak agak ibu apa. Tak ada kira pemuda mana yang kita su kalau dia tak ngaji. Ya kita su. Kalau dia tak ada ilmu bawa nak tinggi, dia nak bawa tak boleh. Sebab ilmu dia tak sapa. Kalau kita kecek, kita nak giga apa? Nak giga haid wah faham. Nak giga haid wah tak faham. Tapi galah kita tak sapa. Wafah tu luruh dah. Kasar kacau kita jinjit, gelipak kaki, patah kaki tu pun salah. Sebab apa? Galah kita tak sapa. Supaya tu juga orang yang tidak ada ilmu ataupun ilmu yang tak sapa, dia nak pergi jadi tinggi tak boleh. Sebab orang panggil galah ilmu yang tak sapa. Kemudian Imam Syafi'i kata lagi, wa man aradahuma, siapa-siapa yang kanak kedua-dua daripada dunia dan daripada akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka lazim ke atasnya ilmu. Kalau nak dunia, nak akhirat, nak mulia dunia, nak mulia akhirat, nak lebih dunia, nak lebih akhirat, lazim tak seorang ni kena ada ilmu. Ha deh, kemudian ilmu tu ain dia tu gapo ulama tafsir apa? Ain lam mim, hak kita datang ilmu. Bahasa Melayu panggil pengetahuan, bahasa Sia panggil khamru. Gapo? Ain lam mim. Gapo ieu apa? Ain tu ulama tafsir daripada lafaz alima ya'lamu ilman. Kemudian kita kecek khamru ataupun khamru pisang ataupun ngaji sangat-sangat tinggi habis piatu piatri BAMA doktor. Kalau ngaji pondok 2-30 tahun, khotel kita beratus-ratus masalah. Kalau kita ngaji kok siacuk piatri piatu piai, boleh ada orang besar. Orang nak jadi po'o, nak jadi pukamka, nak jadi tu jadi ni, dia kena ngaji tinggi. Kalau fok tak ngaji tinggi, kalau hasdad tu duduk cah situ, camat ke camat situ. Kalau 10 tahun duduk camat, 20 tahun camat. Sebab tamneng dia tak naik sebab dia tak ada ilmu. Orang nak tamneng tinggi ni, dia ngaji. Sebab ngaji dia tamneng dia derah naik. Kemudian ain tu daripada alima ya'lamu ilmu. Ilmu ni ain tu dah kira apa? Ilmu artinya ain tu mana? Illiyin. Ambil istiqaq daripada syurga illiyin. Ain tu daripada syurga illiyin, ketinggiannya. Lam pada ilmu tu apa dia? Al-lutfu. Makna apa? Makna berlemah lembut. Apabila seorang itu ada ilmu, dia tinggi. Tuhan kata dalam Quran apa? Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Allah subhanahu wa ta'ala firman di dalam Al-Quran, kalau kita nak pergi kampung kita ni maju, nak pergi kampung kita ni hebat, nak pergi kampung kita ni stalker, nak pergi kampung kita saat ni ke depan, pertama sekali terimej kampung semua beriman kepada Allah dan takwa pada Allah. Yang kedua kena berilmu.
Kemudian berilmu saya kata yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Mengangkat Allah, meninggi Allah, melebih Allah, alladhina amanu minkum, akan orang-orang yang beriman daripada kamu. Orang yang nak lebih, orang yang nak tinggi, orang yang nak hebat di sisi Allah dan di sisi manusia, orang ni kena beriman kepada Allah. Tuhan kata dah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat, Allah subhanahu wa ta'ala meninggi, Allah subhanahu wa ta'ala melebih akan orang-orang yang beriman daripada kamu. Orang mana beriman, ya bukan kau turun. Orang mana beriman, ya bukan kau jatuh. Orang mana beriman, ya bukan kau hina. Orang beriman daripada kamu, Allah subhanahu wa ta'ala kau akak. Lebih lagi kita duduk di dalam bulan Sya'ban, kita jaga ibadat kita jaga taat kita, daripada qiyamul lail, daripada semaya tahajud, daripada semaya berjemaah, daripada semaya sunat, daripada zikrillah. Semua ini orang panggil cara-cara yang Allah subhanahu wa ta'ala nak akatkan pangkat kita, nak kita, nak martabat kita, nak darjat. Dan kampung kita dan ahli kampung kita ya kau maju, ahli kampung kita kau berdepan, kampung kita orang kau kenal, kampung kita orang kau ma'ruf. Sebab beriman kepada Allah, sebab percaya kepada Allah. Walladzina utul ilma darajat. Tengok kecek darajat. Dan orang beriman, lepas tu orang ni ada ilmu pula. Tuhan wi ilmu ke dia, sama ada ilmu akhirat, sama ada ilmu dunia. Allah subhanahu wa ta'ala wi ke dia tu, akak dia beri ke dia darajat. Beberapa segala pengkat dia kau tinggi. Kemudian berkata Imam Ghazali, Abul Hamid Imam Ghazali kata, orang beriman daripada kita ibu apa? Orang beriman daripada kita orang mukmin ni, lepas tu yang ngaji pula, dia belajar pula, dia mengaji, dia belajar, dia mengajar. Siapa dia jadi uling ulama, siapa dia pandai apa itu ni, Allah subhanahu wa ta'ala wi ke dia, Allah ta'ala bagi ke dia beberapa darajat, pengkat yang tinggi. Maka katanya Abu Hamid Al-Imam Ghazali, satu pengkat orang beriman saja, seperti orang tamadah, orang awam, orang biasa, ia beriman kepada Allah, tapi ilmu ia tak banyak, sekadar boleh buat amal, pandai hasmaya ya, pandai puasa, tapi ia tak boleh ngajar, ia tak boleh buka pondok, ia tak boleh jadi tu jadi ni. Kemudian ini orang kampung tamadah dengan ini bagi orang yang alim ulama ataupun orang yang pandai, darjat ia tu satu darjat. Orang ini saja dengan orang ni berilmu serta ia pandai ada ilmu, tekahnya satu darjat di antara langit dengan bumi. Tu tinggi tu, tinggi. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dalam satu hadis, kun aliman au muta'alliman, kun aliman au muta'alliman au mustami'an, wala takun rabi'atan fatahli. Satu riwayat lain kata kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban, wala takun khamisatan fatahli. Cuba perhatian dia ni buat apa. Kita di kampung Pakanih nak kepada kelebihan, lepas tu nak pada kesatuan. Bersatu
Dan ke satu di antara pemimpin-pemimpin dengan rakyat-rakyat. Rakyat-rakyat dengan pemimpin. Dan amo masuk mai saat ni tu tengok masjid Pongkandih ni comel. Tengok orang sini masalah lawa, tengok sejik. Sebab tu orang tua-tua kita kata mau masuk kampung mana, tengok sejik tu comel, tengok sebik tu cuci, sejik tu lawa. Bermakna kata orang kampung sini tu stokod dah. Tapi kalau kita pergi masuk satu kampung tu sejik pai medai, pai merah, sejik tu tak agak jambai keting pintu tak ada kadang-kadang. Boleh tahu tak kampung tu tak agak. Deh. Kemudian hari ni kita nak kepada imarah masjid bukan sekadar kulit buat apa. Bukan sekadar tak kulit sejik tu comel, janguk sekadar sejik, comel sekadar sejik, ada ngatabi, ada ngacak, ada ngawam mutu cukuplah. Tu orang panggil imarah. Ha Allah Subhanahu wa taala kata innama ya'muru masajidallah. Sesungguh orang-orang yang mengimarahkan masjid, siapa dia yang meramai masjid, siapa dia yang mencomelkan masjid, siapa dia yang menjaga masjid, man amana billah. Ini sebenar-benar mereka yang beriman kepada Allah, inilah yang mengimarah masjid, yang menjaga masjid, yang mencomel masjid, yang mencomel, yang mengelak masjid. Yakni dia kata innama ya'muru masajidallah man amana billah. Sesungguh orang imarah masjid, menjaga masjid, mencomel masjid, orang ni orang beriman dengan Allah. Orang tak beriman, dia tak cara mula ke sejik, tangga sejik nak cicak, nak pulak, dia tak padu deh. Wah ngutung saat ni tu duk tiri, duk turun hati ke tak tahu orang semayang, tapi dia tak beriman, dia tak padu ke sejik sebab dia tak beriman, tak ada iman. Sebab tu kita ya tahu orang nak berjaya di dunia sampai akhirat, nak boleh masuk syurga Allah, yang pertama al-imanu billah, yang kedua al-ilmu, berilmu. Ilmu daripada ain-liyin, ain-liyin, lam tu mana al-lutfu. Apabila seorang itu ada ilmu, dia berlemah lembut. Apabila min daripada al-ilmu, makna al-maliku, seorang ini akan jadi raja. Dia ada ilmu, orang ni jadi raja. Cuba tengok ibu apa, tengok rasa kita, tengok Ustaz Azhar. Ustaz Azhar mari pada Malaysia, pok kita pakak sambut Ustaz Azhar lebih pada raja lagi. Okey. Buku apa ni? Buku apa kita tengok bapa Espanyol nak terus mengajar sejik. Cuba tengok dalam YouTube kita, dalam ni, dalam Facebook kita. Masya Allah, orang sambut Ustaz Azhar, sambut bapa Espanyol nak turun kereta tu payung belah-belah. Pakak jadi penjaga. Jadi orang jaga, takut orangnya tepuh bapa, tepuhkan Ustaz Azhar. Ini pucuk mana? Boleh orang pakak nak kunyum, orang pakak nak besar, tengah-tengah tu kawai alhamdulillah. Boleh jabat dengan Ustaz Azhar kawai beruntung besar. Boleh jabat dengan bapa Espanyol kawai beruntung besar. Sekarang buku apa ni? Buku gapo boleh Ustaz Azhar sampai sekarang ni? Buku gapo bapa Espanyol boleh Ustaz? Buku tak lain tak bukan. Buku bapa ada kata banyak. Ustaz Azhar ada kata, hei orang lain ada kata lebih pada tu. Tapi ranu orangnya kunyung, orangnya besar tu lah. Pucuknya al-ilmu. Sebab saya kata dah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang ada ilmu, Allah Ta'ala kop tinggi, kop tinggi, kop tinggi, kop tinggi, kop lebih, kop lebih, kau sehari kau lebih, kau sehari kau tinggi, kau sehari kau hebat, kau sehari kau beruntung, kau sehari kau murah rezeki. Inilah walladzina utul ilma darajat, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala beri dia beberapa darjat. Ibu bapa kena bakal fikir di hari ini, anak-anak muda kita, daripada pemuda, daripada pemudi,
kena banyak ilmu. Kita orang tua nak ngaji tak ada dah, ngaji kok sejik, dengar tu pun dengar tik, tak dengar tik. Tu atau tupa makan buluhnya gi royak demo tupa boleh makan. Tak boleh warna lingo kurang cerak dah ni. Cerak tak cerak. Tu kata tupa makan buluh weh, pagi royak tupa boleh makan. Pondok Muhammad dah stay, pondok makan tupa. Tapi pondok tu katuk dah, pondok yang nama pelan dah. Madrasah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pondok yang nama pelan dah, nama Madrasah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pas satu hari je tua hukum. Hai, pak kita tu kaki semua pakai igat tupa buat tom yam. Pakai aja igat tupa, tak ada igat kambing dah, tak ada igat pelana, igat tupa. Pakai semula-semula buat papik wadah, buat tom yam wadah. Apabila maruh lagu ni, terkenal lagu ni, orang kampung pun tahu kata pondok ni boleh makan tupa. Esok lusa orang tua pakai mi budak buat kelik. Sore pas sore buat kelik budak. Kan awak? Karena pondok ni boleh makan tupa nampak pelan. Dah. Sebab tu ibu apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari ini kita pisah pemuda dan pemudi kita, nak jadi setokoh, nak jadi satu di antara bainal imam wal khatib, bainal ma'mun wa bainal ahli al-qaryah, nak ya i'tisamun, yakni berpegang dengan talian Allah, walagi pula ittihad dan bersatu mereka itu. Kita naknya di hari ini bainal imam wal khatib wa bainal bilal, di antara tu imam tu khatib tu bilal, wa bainal ma'mumin, di antara makmum i'tisamun bihablillah, yakni berpegang dengan talian-talian Allah, berpegang dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kampung ni boleh pegang dengan tali Tuhan, kampung ni tak berbalah, tak berbantah, tak berpecah. Sebab Tuhan kata dah, wa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi wa rasulih. Jika kamu berbalah bantah, kalau kamu bertikai pada satu masalah daripada agama, maka merujuklah, kembalilah kamu ila Allah wa rasulih. Ibu apa yang dirahmati Allah, yang kedua, syarat yang kedua, orang yang nak berjaya di dalam dunia, nak berjaya di dalam akhirat, pertamanya al-imanu bihi, yang kedua al-ilmu. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala royak pada Nabi Sulaiman alaihi salam. Royak pada Nabi Sulaiman alaihi salam, hei Sulaiman, ikhtar, memilihlah bainal ilmi, di antara ilmu, wal maliki, di antara jadi raja. Orang ada ilmu ni, orang ni boleh jadi raja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala royak pada Nabi Sulaiman alaihi salam, ikhtar ya Sulaiman, hendak pilihlah oleh engkau hai Sulaiman, bainal ilmi wal maliki, memilih di antara ilmu dengan raja. Mu nak mana bukan Sulaiman? Di antara mu jadi orang alim ataupun mu tu jadi raja, mu nak mana? Ikhtar bainal ilmi wal maliki, memilih di antara ilmu dengan raja, memilih salah satu. Kemudian fakhtara Sulaiman, maka memilih Nabi Sulaiman al-ilmah. Tuhan sakning suruh Nabi Sulaiman pilih di antara ilmu dengan jadi raja. Kemudian Sulaiman pun pilih sebelah balik ilmu. Karena buat ibu apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam ilmu dia besar lagi, karena di dalam ilmu dia hebat lagi, karena di dalam ilmu tu raja dah dalam tu. Orang ada ilmu dia raja dah salah tu. Sebab itulah orang panggil ilmu ain tu nak illiyin, lam tu mana al-lutfu. Orang yang ada ilmu dia tak kecek besar, orang ada ilmu dia tak kecek agung, orang ada ilmu dia tak takabur, dia lemah lembut, pandai tak pandai, mau tak reti, mau tak reti. Ni orang yang berilmu. Sebab tu orang tua kata, orang yang ada ilmu dia supaya pang padi.
padi dia yang isi yang banyak, yang tak jengah dah, yang menak kau isi banyak, yang kau menak lapak siapa boh. Ni isyarat pada isi padi itu banyak. Supaya juga orang ada apabila ada ilmu banyak, dia tak kecek besar, dia tak sombong, dia tak tinggi. Amo tak pandai, amo tak reti. Cumanya amo royak hak kodamo pandai. Yang ngaku diri dia tak pandai, yang ngaku diri dia jahil, yang ngaku diri dia sanya dhaif. Ini orang yang sebenar-benar ada ilmu. Sebab tu Tuhan kata al ilmu lam itu al lutfu, makna berlemah lembut. Lepas tu di dalam ilmu tu juga mana al-maliku, yakni boleh jadi raja. Dengan sebab ilmu ni orang pakat kunjung cuba kita tengok tok rumah kita dia. Tok guru besar-besar. Orang pakat mulia belaka. Bapa tu ngompak demo tak jedel lu nasi. Demo tak wi makan ke tambah buat tekak ke bapa ni. Wak nasi sedap-sedap ni. Amo tahu mo ni pun bukan tok guru besar ni. Tapi duk pergi makan orang kampung tak biasa jedeh, tak molek. Jedeh isi-isi deh. Kalau lak nasi oh isi-isi. Pala tak lebih kau orang kampung mulai kami nanti tahu babo hari. Orang kampung tak ada kelio kelak air titik tak nak kau lah kami. Nak duk hidang apa? Ni no ya kata ilmu ni Allah Taala wi kemuliaan. Dalam ilmu ni Allah Ta'ala jadi sifat situ orang panggil kemuliaan tertinggi. Lagi pula di situ adanya rajaan. Jadi raja, orang berasa nak mulia, orang berasa nak gawah, nak meraih, nak menghebat, lagi pula nak mengunjungi, hormati. Tengok supaya Imam Malik yang ada di Madinah, Imamul Malik rahimahullah, orang mulia pada Imam Malik. Raja takut pada Imam Malik. Kenapa? Karena hebat ilmunya, waraknya ilmu Malik. Dia tu warak jadi Imamul Madinatil Mudawwarah. Warak tak warak dia, siapa raja di zaman tu sebut Imam Malik getah. Kenapa? Kerana kehebatan ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kepada Imam Malik. Sebab itulah supaya Nabi Sulaiman sani Allah Ta'ala suruh pilih di antara ilmu dan pula masalah raja. Ini apa? Nabi Sulaiman pilih sebelah balik ilmu. Fakhtaral ilma fa'atahu al-ilma wal malika. Maka Tuhawi kepada negara Nabi Sulaiman tu ilmu lagi pula wi raja, dua-dua. Sebab tu Nabi Sulaiman alaihi salam boleh jadi raja hebat. Lepas tu ilmu dia pun tinggi, ilmu dia pun hebat. Dia jadi nabi lagi pula rasul. Kemudian dia saat itu dapat pesaka daripada ayah dia, dialah dikatakan dikata wa warisa Sulaiman Dawudah, dapat pesaka oleh Nabi Sulaiman daripada Nabi Daud. Ayah bagi Sulaiman ialah Nabi Daud. Nabi Daud Tuhan turunkan Quran, turunkan Zabur kepadanya. Maka ni ayah Nabi Sulaiman. Maka Sulaiman boleh kecek dengan boleh kecek dengan angin, boleh kecek dengan madu, boleh kecek dengan sumuk, boleh kecek dengan segala binatang-binatang. Ini kelebihan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wi kepada Nabi Sulaiman ibu apa. Kemudian Sulaiman ada satu ketika dia boleh kecek dengan angin. Angin dia berbubu ni bagi kita ni. Ada satu orang lelaki mari jumpa dengan Nabi Sulaiman alaihi salam. Nak royak kata martabat Nabi Sulaiman tinggi tak tinggi? Sebab ucap yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Nih Allah Ta'ala wi kepada dia keiman, Allah Ta'ala wi pada Nabi Sulaiman ialah ilmu. Kemudian ada satu ketika orang jatuh, malakul maut mari jumpa dengan dia kata, hei sianung be sianung, mu nak mati dah seminggu lagi. Malakul maut mari jumpa dengan seorang laki-laki ni royak pada laki-laki, hei ya rajul, ya fulan bin fulan, ba'dal ausma, selepas daripada seminggu engkau ini tuwafiyah, engkau itu akan diwafat dan akan dimatikan, akan dikam. Malakul maut nak mari nyamik nyawa engkau.
Maka laki-laki ni ya apabila tahu malakul maut tu dah, mari nak ambil nyawa dia, dia pergi kecek dengan Nabi Sulaiman. Dengar ibu apa kita ni, kamu ya kecek kan Nabi Sulaiman tak tahu kata malakul maut nak ambil nyawa laki-laki ni, tapi laki-laki ni kata, ya Nabi Allah Sulaiman, minta tolong kecek dengan angin sikit minta angin ni bawa aku pergi kepada negeri Sid, pergi pada negeri Cina. Nabi Sulaiman tak tahu kat mana, tak laki-laki ni kat mana nak angin pupuk dia duduk di mana kawasan plastik, nak bawa nak bawa ia saat ni pergi kepada Cina. Cerita dalam isi dalam Nabi Sulaiman tak tahu kata lelaki ni nak lari daripada malakul maut nak nyawa dia. Nabi Sulaiman pun kecek dengan angin, ya rihu, hei angin, minta tolong membawa laki-laki ni pergi kepada negeri Cina. Ni nak ayat hebat Nabi Sulaiman, Allah Ta'ala ilmu kepadanya, raja kepadanya, pengkat raja, siapa dia boleh arahkan satu angin pergi lelaki pergi pada negeri Cina. Ini apa? Syarat yang kedua kita yang ni al-ilmu. Syarat yang tiga kapung pakanih nak maju, nak berjaya dunia akhirat, kena al-amalu. Ngaji cerak nak ngaji dah. Sebab tu kita kena pakat ngaji. Jangan pakat tak ngaji. Kalau pakat tak ngaji kau jahil. Jahil itu Tuhan tak kena. Jahil itu sifat dilaknatkan oleh Allah. Jahil itu orang penggelak. Kecek mudah-mudah kali kita ni duduk dalam basah, duduk dalam kekmoh, kalau tak ada pelita juga lah gelak gelemak, tak apa, jalan kena bergagal. Pas gelak tu kita nak kata si mau kita gelak tu nak tak api mapuh lah semalam. Tak ada duit dengan kipas pun tak ada, panas pun panas, gelak pun gelak, nak ada tak? Jahil je tu, jahil semua dengan gelak tu. Kita nak duduk dalam gelak. Kalau pelita mampu, api mampu, lagi pula nak buka kipas pun tak boleh, air nak buka motor pun tak, nak ada tak? Tak say. Cuba tanya diri masing-masing. Jahil tu zulmatul jahli. Jahil dibanding semua dengan kegelapan. Pelita tak ada, matahari tak ada, bakal gaduh. Duduklah mana ni, kipas pun tak ada ni, panas ni, malam pun gelap ni, jalan pun tepuh tangga-tangga, sepak tangga-tangga. Nak ke? Tak say. Sebab tu penyakit jahil ni orang panggil penyakit yang teruk. Penyakit jahil ni penyakit yang bukan kata ilmu. Kalau kita kecek jahil ni dia panggil zulmatul, satu kekelaman yang dahsyat sangat. Sebab tu pak kara tak panggil ilmu ni apa? Pak kara ia keluar terbit daripada al-ilmu. Japa pak kara ibu apa? Ni kita nak kecek, nak maju ni, nak maju kapung pakan ni, nak stokor dan masuk bosa ni, pakak boleh mari sejik belaka, tino jatuh penuh. Siapa ke tangga, karpet email ke makan bersorak nak sejik lain weh. Tak cukup. Tak badai. Duk maya tabadah, tabatah dak pe sejik lama sejik tak cukup lah sejik weh. Jadi lagu tu tahun ni. Karena kita meraihkan, kita menghormatkan kepada Ramadan Al-Karim, Ramadan Al-Mubarak, buat kita bakal tubai orang tua yang gagah, yang takrak, lagi pula pemuda, pemudi, kanak-kanak bakal tubai terawih belakang, bakal semaya terawih belakang, bakal kita beriman kepada Allah, kita bakal takwa kepada Allah, supaya kita nak pergi kampung pokan ini turun rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang yang ada ilmu, dia buat gapo ya kena, semaya kena. Kalau dia tak ada ilmu, maya tak kena. Takbir ya tak kena dah. Orang takbir lagu ni, ya pergi takbir pesen tu. Pak cara ya. Takbir hak kena Allahu Akbar ya lagu tu. Ni ulama bagi dua takbir, dua rupa dua surah, dua gambar cara takbir. Ni kena ada ilmu belaka ni. Kalau tak ada ilmu, buat tak kena, cerak tak kena.
Pak ulama fiqh kata buat amal ibadat semaya kalau tak reti kaifiat semaya daripada rukun 13, hak mana rukun, hak mana sunat, hak mana wajib, mana sunat hai'ah, mana sunat apa, tak reti. Wak ngan gamak-gamak tak sah semaya mung tu. Kelih akhirat esok tak ada pahala, tak ada balasan. Sebab apa? Muat dengan tak reti, muat dengan jahil. Kena ngaji apa? Tak boleh nak ngaji, kena ngaji tak boleh. Kalau tak ngaji kita duk gelak apa rumah kita berita tak ada tu. Kena ngaji. Tak ada kira marilah ulama suruh ngaji. Marilah bapa suruh ngaji. Lebih-lebih lagi bab akidah, bab pegangi ke Tuhan ni. Lagi pula bab masa Allah nak cuci lah ibadat kita, bab sah batal haram halal di dalam kehidupan kita ni. Takbir Allahu Akbar lagu tu. So ni ibu duduk sini, cuping ni tangan jari ni duduk di cuping atas. Setengah ulama kata mun takbir kita lagu tu, tapi tepuh dengan telinga sikit. Dua cara ibu apa? Ini gawa de oyak ni ilmu hak kata yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang-orang yang beriman daripada kamu Allah Subhanahu wa taala angkatkan darjatnya, dan orang-orang yang diberi ilmu darjat yang tinggi. Ngaji dah baca Fatihah kena wikno lani halqah tino ramai menaduk ngaji Quran. Bismillahirrahmanirrahim baca wikno. Jangan juga jadi pelek dawi kita jadi arah. Ni dak jadi bunyi pelek-pelek baca ngaji tak mau. Kadang-kadang baca Bismillahirrahmanirrahim. Iwan niu cara dia. Kita tak kena tu niu dari mana niu tu. Hai aku ti kau baca cara aku. Ni kena beki ni bapa ni, kena beki. Patu ilmu, kalau dia tak masuk dalam ilmu 4 perkara. Yang pertama tak masuk dalam kata ilmu orang ni pandai, jahil. Kalau dia jahil ada 2. Jahlun basit wa jahlun murakkab. Ni orang tak panggil ilmu ni kalau tahu kita betul dengan wakil. Kalau tahu tak pergi betul dengan benda yang berlaku sungguh. Misalnya kita tasmaya isya 4, tapi yang gerti tasmaya isya 3. Orang yang gerti tasmaya isya 3, orang ni panggil dia saat itu ma'rifatu syai' bi'adami yutabiqul waqi. Dia tahu sesuatu dengan ketiadaan mutabaqah bagi diri perkara. Orang panggil gawa ma la yutabiqul waqi'. Dia tahu tapi tak betul dengan benda hak berlaku. Maya isya hak betul sungguh 4 rakaat, yakni 1 salat, 2 rakaat yang pertama dijaharkan bacaan, rakaat yang kemudian disirkan bacaan. Hak tahunya hak sungguh lagu tu. Tapi yang kita tahukan semaya isya 3 rakaat. Ni nama jahlun. Kalau ia tak ngaku dengan kata ia jahil, dia buat pandai-pandai pula 3, kawan tahu 3. Dia tak mengaku dengan jahil dia. Ni orang panggil jahlun murakkabun. Jahil jadi berlapis. Apa jahil berlapis? Jahil seorang tu ia tak ngaku dia jahil, tapi ia buat pandai-pandai pula dengan benda tu. Orang panggil jahlun murakkabun. Ini tak termasuk di dalam kata al-ilmu. Yang kedua tak masuk dalam ilmu kau zannun. Yang kedua dikatakan apa dia? Syakkun. Apa syak? Yakni duk taraddud tentang masalah Tuhan ada, Tuhan tak ada. Ataupun taraddud tentang semai isya 4 ke 3 tak cerak. Dia mau kata 4 ke 3. Dia tak cerak tentang semaya ngorit 3 ke 2 dia tak cerak. Ni orang panggil taraddudun baina syai', yakni duk wawih di antara perkara saat ni tu, di antara 2 suatu. Maka lagu ni tak masuk dalam ilmu juga. Yang 3 zon, kuat
kuat skor aja kata Tuhan tu ada 90%, hak tak ada dalam 10%. Ni orang panggil kuat skor. Yang keempat, wahai seorang pada satu perkara, kuat li kata tak ada Allah. Misalnya kuat li kata semaya isya tu 3, hak ni orang panggil wahmun perasaan. Pak kara ni kalau orang duk tak kata Tuhan darah ada tapi wasa berat li ada ngah tak ada. Masalah semaya isya wasalik 4 dengan 3 duk tak cerak. Lagu ni dia tak nama al-ilmu, tak nama ilmu seorang. Pak kali buat apa ingat dah? Hak keluar daripada ilmu, ulama becek siap-siap dah. Jahlun 1, yang kedua negara, syakun 2, yang 3 dikata zannun kuaska, yang keempat wahmun. Ini tak dinamakan al-ilmu. Kita nak kata nak berjaya orang pangkali ini kena ada nak al-ilmu yang keduanya. Syarat yang ketiga, orang nak berjaya kan masalah kehidupan di kampung ni pakane ni, daripada pemimpin tu imam tu khatib, daripada nayu rong nayu pucuai dok meneh tu nebe po corobo orang kampung biasa. Yang ketiga, al-amalu, kena beramal dengan ilmu yang kita reti. Bukan tahu tak beramal. Tahu dah kata sunat kahwin waktu qabliyah ba'diyah tu sunat ya, tapi tak sewa sunat. Deh hak Tuhan kata dalam Quran, bismillahirrahmanirrahim, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Tuhan kata dalam Quran ayat lain mai batana jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khashiya rabbah. Ni Tuhan goyak, ni Tuhan cerita, ni Tuhan cerita kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia nak berjaya di dalam dunia ini, dia kena beriman. Hak Nabi kata nah, Tuhan kata ke Nabi, wa basyiril ladzina amanu, hey Muhammad, merayaklah berita-berita kesukaan, merayaklah berita-berita gembira, merayaklah berita-berita gembira kepada siapa? Alladzina amanu, akan orang-orang yang beriman mereka itu kepada Allah. Alladzina amanu, patu orang yang beriman, wa amilus salihat, dan pula beramal mereka itu sebagai amalan yang soleh. Royak gapo kepada orang beriman, royak gapo kepada orang yang beramal. Muhammad meroyak mereka, mencerita mereka, memberita pada mereka annalahum, ai bi andalahum, dengan bahasa sabit bagi mereka itu jannatin, bagi mereka itu balasan syurga. Syurga mana? Jannatin tajri min tahtihal anhar, syurga saat ni duduk berlari di bawah kota syurga, mahligai syurga, pak sungai. Yang pertama, sungai air tamada, air suci, ma'un safin, air yang suci yang bersih. Yang kedua sungai air madu. Yang tiga sungai air susu. Yang keempat sungai arah. Ini kawan ni, Allah Subhanahu wa taala nak cedek kepada orang-orang yang beriman, nak cedek kepada orang-orang yang beramalan soleh. Tuhan cedekkan syurga dia,
kebun-kebun saat itu di dalam syurga, mahligai-mahligai syurga, kota-kota dalam syurga tu, syurga tu duduk mengalir di bawahnya. Gambar dia sungai-sungai, pak sungai weh, sungai madu, sungai susu, sungai air jernih, sungai Arab duk mengalir di bawah mahkota. Kita tak say buat apa. Ibu apa tak say ke? Semua nak syurga, tapi wa amal kita wa amal. Hak ni kita kena buat persiap belai-belai buat apa. Jangan dia sahabat ayat aku nak dek dak ni bulan Ramadan wa amal. Tak sedar mikir hatu. Nak dek dak ni terawih payah dengan anak ni. Nak dek dak terawih ni payah dengan cucu. Tak sedar kira hatu. Payah cucu bagi cucu sejid. Payah anak bagi anak sejid. Gi terawih wi cukup 20 tahun ni. Terawih witai. Lepas tu siapa dia semaya tarawih sunat di dalam bulan Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala gandakan sunat tu, pahala sunat tu Tuhan menekat nak jadi pahala fardu. Siapa dia semaya fardu di dalam bulan Ramadan al-Mubarak, Allah subhanahu wa ta'ala ganda ke dia fardu pahala serupa dengan 70 fardu. Siapa dia semaya zuhur satu fardu, Allah subhanahu wa ta'ala ganda supaya dia semaya zuhur 70 fardu. Ibu bapa yang dirahmati semua, jangan kita lupa, jangan kita ralik, jangan kita duk hanyut dengan dunia. Karena Allah Ta'ala kata innamal hayatud dunya mata'ul ghurur. Dunia ini duk melalaikan kita, dunia ini duk meralaikan kita, dunia ini menghanyutkan kita. Tak ada nak semaya, tak ada nak jemaah, tak ada nak terawih sebab nak jual mani, tak ada nak terawih sebab nak berjual. Rugi bapa, rugi sangat-sangat. Jual apa terawih pun dah, jual belum pada ngorik pun dah, duk kaca tika terawih buat apa. Masa setahun sekali, tahun depan kita nak dah jumpa dengan terawih. Nak dah ke tak? Kita tak tahu lagi umur kita, bukan kita boleh mensakati. Umur kita boleh kita mensakat, boleh kita tahu bila kita nak ajak Allah tahu. Sebab Tuhan kata kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap benda yang bernafas, tiap-tiap benda yang bernyawa, semua benda itu yang akan rasa kematian. Lepas tu kita dah buat lalik buat apa lagi nya. Sebab tu sahabat ketika dia masuk dalam semaya, dia kata bahaya nak halah kaki yang masuk dalam sejid, dia kata pucat. Kenapa? Kerana dia takut kepada Malikul Muluk, dia takut kepada raja bagi semua raja. Sahabat dia pucat, nampak pucat kesing. Kenapa? Kerana dia duduk di hadapan bagi Malikul Muluk, raja bagi segala raja. Dia bahasa bergetar, bahasa takutnya. Lepas tu dia semaya saat dia dengan khusyuk, dengan tawaduk, dengan merendah diri. Khusyuk, tawaduk, tazallul, menghina diri. Kenapa? Kerana dia saat ni dia ingat lepas pada ni dia boleh semaya pergi, tak tahu. Takut lepas pada dia mati, tak tahu. Kita dua sedar aku ni muda lagi, tak tarawih tak apa, nanti tahun depan aku nak tarawih. Hari ni aku tak semaya tak apa, esok aku nak semaya jemaah di sejid kuasa pun tak apa lagi esok. Jangan buat apa. Kerana apa? Kerana buku mati, tak ada siapa dia boleh sakat, tak ada siapa dia boleh meletup. Illallah, malaikat Allah subhanahu wa ta'ala seorang. Kadang-kadang pun kita duk kecek kedai kopi pagi tadi, makan nasi kabung kita, telur bagi setiap sore. Tiba-tiba dia mata petai tu pok cimat tu tak ada dah weh, pok cinik tu tak ada, cik senik tu tak ada dah. Kita tahu mana ini nak yata mati yang mari tak royak, mati yang nak mari tak royak. Tak hei aku nak mari dah, seorang yang besi anu kata aku nak mari dah, dia tak royak. Malakul maut yang nak menjemputkan nyawa bagi seorang ini, dia tak ada oyak. Sebab tu orang yang tahu katanya gapo benda hak Tuhan tak boleh tahu. Yang pertama mati Tuhan tak boleh kita tahu. Yang kedua temui kita ngah pia-pia nikah ngah bidah ke sodah ke medah ke pia dah. Memuh ke tak tahu.
semua hidup kita. Lepas tu kaya sesak kita, lepas pada kita beranak, kita tak boleh tahu ke. Ini perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala tak berikan manusia macam kita tahu. Kita mati bila? Tak boleh tahu. Kita nak menikah dengan anak siapa? Kita tak boleh tahu. Kita nak kaya, nak sesak, tak boleh tahu. Kita nak aling, nak jahil, tak boleh tahu. Karena Tuhan kata, Qulillahumma malikal mulki tu'til Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Nih Tuhan kata, ya Muhammad, mengkatalah, mengoyaklah kepada umat kau, Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'. Allah Ta'ala inilah orang yang memberikan kerajaan kepada orang yang dia kana. Tuhan nak wipia jadi raja, orang tu boleh jadi raja. Pia Tuhan nak jadi naik, orang tu boleh jadi naik. Orang mana nak jadi bapa, orang tu boleh jadi bapa. Orang mana jadi aling, orang tu Tuhan wi aling. Ini Tuhan kata, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'. Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang boleh berikan kerajaan kepada seorang. Dia jadi raja, Tuhanlah yang pilih, Tuhanlah yang kana, Tuhanlah yang beri. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Dan kerajaan mana Tuhan nak jatuh, kerajaan mana Tuhan nak cabut, Tuhan cabut. Wa tu'izzu man tasha'. Dan mulia engkau ya Allah orang yang Tuhan kana. Siapa dia Tuhan nak mulia, Tuhan mulia. Siapa dia Tuhan nak menghina, Tuhan menghina. Tapi dengan sebab-sebabnya. Semua ni kerajaan dia jadi raja. Tuhan nak jatuh kerajaan mana, Tuhan nak mulia kerajaan mana, Allah Ta'ala nak menghina kerajaan mana, biyadikal khair, dengan retah Allah. Retah Allah dengan molek buat apa? Kita learning kabar dia, kita seni dulu tak ada apa. Kau seni tu kecek sedak lah, kecek besar. Tapi bagi jatuh kata kita sendiri royak demo sedak sobalah, nak buat gana tu hewak lagu tu. Royak kau orang kat mana letain. Bagi jatuh tak pahala ya sendiri pahal peh. Sabar-sabar aku tak gerak kau tu pun. Ni kau tu. Kena tahu orangnya kecek lah Allah. Masya Allah lah, mana tina sobalah nak buat gana tu nak uji mung. Dah tepat dah ni tu nak uji barang molek lah kemung ni. Oh sedap royak kau orang, sarah kau orang, dia kena tahya sendiri pahal lepas tegak tak mau kecek weh. Ni mana ni? Sebab benda-benda ni semua Allah Subhanahu wa ta'ala nak mulia pada siapa, nak meraing kepada siapa, nak menghina pada siapa, nak wipia jadi raja, nak wipia tak jadi raja, semua ini duduk di dalam retah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kena ingat molek dah, semua ni retah Allah Subhanahu wa ta'ala dah. Kemudian dah, semua ni kita kata ibu apa jadi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, semua tu dimuliakan oleh Allah. Ibu apa? Nah, yang tiga beramal. Amal ni pun kena pandai apa. Tiga ni nak jaya amalan lah. Kita tengok kampung dah tua ibu apa. Cuba kita tengok kampung dah tua. Orang lain kampung fok tua-tua ni ada orang amal. Kampung ni setiap, kampung ni tak balah. Kampung ni dengar orang panggil ada tua. Ada orang tua hak demo pakar. Kampung ni orang panggil kampung ada tua. Jadi kalau pemuda ni dia tak dengar kepada orang tua, bermakna kampung ni tak ada tua, dan orang tua sini tak beramal. Kalau kita nak tahu kata kampung ada tua,
orang tua sini ya wa amma, dia beramal kepada Allah Subhanahu wa taala bertahun-tahun dengan amal ibadat dia jadi berkah. Orang semua malu ke dia kekek gapo orang dengar, dia kata gapo sepatah budak-budak orang dalek dengar yang belakang. Ini boleh cerita orang tua kampung ini ada barakah dan kampung ini ada bertuah dan buntung. Ibu apa? Hani kita nak tahu orang tua sini lah ada berkat tak ada berkat. Ibu apa? Ibu apa nak kira sendiri ni? Lepas tu wa amal tu kena ada cara, wa amal tu kena ada dengan syarat-syarat, lepas tu kena terima ijazah wi molek. Jangan mek ikut si, modok saya jangan dok mek ikut si. Dia ikut si dia jadi ikut si. Dia jadi panah hak gimoh baru ni, bawa panah bawa. Pada wa amal apa mo? Wa amal laku. Yasin tunggal ku amma, yasin tu ku amma, selawat ku tak berhenti. Pahmo wa amma mi piano pagi sampai tengah hari pukul 9 start pas subuh sampai pukul 9. Pahmo kerja tak ada kerja porlan, tak ada kena kerja buat. Ngatik tak ada berhenti buih mulut-mulut. Patah huruf sebat. Lepas tu dia mau minta bapa istihad sikit bahawa kami akan pungut khairat untuk anak yatim di kawasan dah setung buat sekarang ini dah nak putih khairat sikit buat apa dah kita masa sikit nak buat lah di kawasan setung dah buat sekarang ini. Lepas tu kita khairat lah sekut dua kut untuk anak yatim kerana Nabi kata ana wa kafilul yatim kahataini. Siapa dia membelakan akan anak yatim, siapa dia bicara anak yatim, Nabi kata kahataini, supaya dua jari ni fil jannah. Siapa dia tolong anak yatim, siapa dia bela anak yatim, siapa dia bicara anak yatim, Nabi kata aku dan dia kahataini fil jannah, supaya dengan jari telunjuk dengan jari tengah di dalam syurga. Makna kata orang ni bapa masuk syurga kali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapa kita bakal sokong nak yatim hak tak ada bapa tak ada mak ataupun yatim piatu, maka sekut dua kut benar-benar ni insya-Allah kita akhirat esok kita bersama-sama di dalam syurga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kata ana wa kafilul yatim kahatain fil jannah. Kami dan aku sekali dengan anak orang bela anak yatim ni di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala seumpama jari telunjuk dengan jari manis jari tu deh. Kamane kita dah buat apa kita bakal khairat kerana dah iza mata ibnu adam in qata'a amaluh illa min salasin sadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin salihin yad'u lahu. Apabila mati seorang anak ada, maka seorang anak ada itu akan tertinggalkan semua amalan. Dia nak buat amal tak boleh, nak baca Quran pun tak boleh, nak baca tu baca ni pun tak boleh, nak selawat pun tak boleh, dah nak baca tu tak boleh, nak semai sunat pun tak boleh. Kita pakai ibu bapa. Nah, sedekah jariah sikit banyak ibu bapa untuk anak-anak yatim kita yang ada di setung ni. Dah kita buatlah sikit sebanyak, insya-Allah untuk anak yatim. Mudah-mudahan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kita dapat masuk syurga sekali dengan Nabi, duduk sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kita beramal. Amal ni kita buat amal kena ibu bapa dah, kita doa semua dah ibu bapa ada pergi ke rumah pada sini ni. Dah kita harap pada ibu bapa jangan ambil ikut saya dah amalan ni minta pergi terima wi molek. Hal demo doa lah YouTube tu dengar gilah. Amo tak ada nak larang ni, tak ada nak larang tu demo dengar YouTube dengan gi. Tapi kalau dia mau buat amal ambil bisa ikut say, lepas tu tak ada ijazah wi molek, kita takut dia mau nak jadi panah. Takut ibu bapa nak jadi panah. Paham nak pesan di dalam amal ni, jangan serok. Zaman wajak nak kali dah, jangan serok dah. Jangan serok amal tu. Kalau amal ayat kursi pun jangan, orang panggil bahasa kampung, bahasa kecek panggil sahut masuk. Jangan. Kalau amal ayat kursi wakas nilai
ataupun wa amma wa may yattaqillah, ataupun amal qad ja'akum, ataupun amal lagi, jangan duk seruk masuk dalam hidung kita, takutnya jadi panah. Dah, pasti berapa amal nak pesan kepada orang pangkanis ni, kalau misalnya siapa yo ada panah le amal. Lepas tu dah, kalau tengok di dalam ninggal pun dah, khabar fikri duk goyak pun dia mau giwa amal dulu, lepas tu dia terima, tak apa goyak kepada amal nak terima. Tapi amal ijazah dah dalam ni, khabar goyak amal semua ni, nak molek dia mau pergi jumpa amal sekali lagi. Dah, ada pun dia mau buat amal belah-belah ni, amal nak pesan. Ni mulah tu gua apa ayah bukit pesan namna. Syarat nak beramal, nak berjaya berapa? Amal nak goyak dah. Orang sini nak jaya, nak wi berkat, nak wi timur, nak wi kita kau rapat, kau wa amal wasa dekat dengan Allah. Wa amal wasa rapat dengan Allah. Kau wa amal wasa dekat dengan Allah, wasa sedap dengan Allah, wasa manis lah ibadah, wasa manis dalam taat, wasa manis lah supaya kita kena wa amal wi molek. Kena terima walaupun satu kata, tak apa terima dengan tu guru. Jangan doa iman kut say baik belakang lah tu nak surat tahu enggak apa, surat jatuh pakai, jatuh mukmin, jatuh apa juga jatuh sulit wa amal tu, patu wasa tak sedap ada, wasa panas sejuk panas sejuk jelo lah tu, tak kena oleh amal lah tu, kecek ngau jadi beraing dengan tak sedap selesai di lingo jelo tu, panas amal tu, kecek ngau bini pun tak kena, bini kecek tu lelaki pun tak jelo lah tu, panas amal orang panggil. Tapi kita doa amal ambil ikut se ikut dia tu, dia adalah tu. Ibu apa? Sebab apa mau royak lah ni? Sebab dok gi ukang mau banyak fok panas amal amal kena ukang mula, kena royak jalan dia. Baru ni mak cik tu mak cik kena tinggal dulu amalan mak cik ada ambil ikut se. Dalam surat sejata sulit sejata mumin gapo mak cik tinggal dulu. Karena amalan ni dia makan diri mak cik sendiri. Kadang-kadang orang buat amal tak kena ni sebuah tu dah ibu apa. Dia bukan hatu, tapi amalan jadi kikir dah jadi ikut saya dah tak ada terima ijazah musafahah wi molek. Ya wa amal ilmu dia jadi ikut saya, dia tipu ikut saya. Jadi tak tahu jadi panas kecek nak tidur tak leh, supaya kita senjah kaki, supaya kita panggil. Sebab apa? Sebab ya wa amal tak kena. Ibu apa? Amal nak royak kata nak wa amal wijaya, pertama sekali tu besarnya ni amal nak royak. Pertama sekali nak kali nak buat amal ibadat tak sejadah hadap kiblat. Kalau kiblat kau ni pertama. Yang kedua, ambil asmaya semua. Ambil asmaya semua dalam nak buat amal ibadat nak kali ambil asmaya. Dan yang ketiga, syarat yang ketiga nak wijaya dalam amalan, nak kali nak buat amal, baca Fatihah, minta kau kita baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baca Fatihah whisperna molek. Hadiah pada Fatihah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadiah Fatihah pertama ni pada Rasulullah dan kepada keluarga-keluarga Nabi, dan hadiah pada Fatihah ni kepada sahabat-sahabat Nabi. Ni nak kali kalau kita buat amal tak sewi pelan, tak sewi jadi selerak tabak, tak sewi jadi berkelai kabuk,
kita baca Fatihah nak kali belum nak beramal, syarat duduk daripada kiblat, mai asmaya, baca Fatihah. Hadiah pertama pada tok guru yang di bawah daripada Jibril ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua amalan ini daripada Allah. Allah melalui Jibril, Jibril turun kepada Nabi, Nabi wi pada sahabat, sahabat wi kepada tabi'in, tabi'in wi tabi'in. Sebab tu amalan kita kena wi ada sanad. Apa sanad? Kena ada berhubungi, bertalian dengan para nabi dan para sahabat, dan sapa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatihah yang pertama baca hadiah ke Rasulullah dan kepada keluarga Nabi dan kepada sahabat Nabi. Fatihah yang kedua kita hadiah kepada dua ibu bapa kita hak sudah mati dah, dan kita hadiah Fatihah tu yang kedua kepada segala tok nenek kita ibu bapa. Dua kali Fatihah. Yang ketiga kita baca Fatihah hadiah kepada segala guru-guru kita hak yang ada lagi tapi yang mati dah. Ning syarat-syarat kalau siapa dia nak beramal, nak wijaya, nak kali nak baca selawat tibil qulub, nak kali nak baca selawat kamilah ataupun nariyah, nak kali nak baca selawat Fatih, nak kali nak baca selawat ummi, baca Fatihah sekali hadiah ke Rasulullah, warga Nabi, sahabat Nabi. Baca hadiah kedua, dan Fatihah kedua hadiah pada dua ibu bapa. Fatihah yang tiga hadiah pada kepada guru-guru kita semua ibu bapa. Insya-Allah kalau orang buat amal lagu ni, amalan dia ada talian, amalan dia ada kalai, amalan dia ada tempat sakut. Sakut mana? Sakut pada tok guru yang besar kali ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ning kita muka udai, muka teteh, tapi kita turun kalai tak ada nak jual token, token kita tak kenal. Nak jual udai pia, nak jual keteh pia, nak jual ikan pia, sebab kita tak kenal token di kalai. Sebab tu juga kita buat amal, kalau kita tak terima ijazah, bermakna amalan kita seolah-olah kita pergi muka ikan di laut, seolah tak ada kalai tempat kita nak jual, seolah kata amalan kita tak ada hubungi, tak ada taliye, tak ada sanad muttasil, tak ada taliye yang berhubung daripada kita dengan guru kita, guru kita dengan guru kita, guru kita siapa pada sahabat, siapa pada tabi'in daripada sahabat, sahabat siapa pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila amalan tak ada sanad, amalan ni tak berkah apa. Ini apa nak wipah ni? Bukan nak takir, nak gapo dah, nak wipah. Sebab apa? Seorang nak berkah amun oya. Dulu kita biasa ngaji pondok duk dalam 10 tahun. Duk dalam 10 tahun kita biasa ngaji hadis. Kita biasa ngaji hadis arba'in, kita biasa ngaji hadis azkar, kita biasa ngaji hadis riyadhus salihin, kita biasa ngaji sunan Abi Daud. Tapi kita tak rasa serah mana dengan hadis kita baca. Sebab apa ibu apa? Sebab sanad kita siapa Rasulullah tak ada. Tapi apabila kita pergi luar negara, kita ngaji Sahih Bukhari, hadis semua di dalam tu 7,500 hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kita ngaji hari ke hari, hari ke hari, hari ke hari. Lepas habis kepada 7,500 hadis, Syekh saat itu yang bagi sanad kita. Bagi apa? Bagi talian kepada kita untuk kita saat ini berpegang dengan hadis yang kita baca, yang dia baca kita hadis Sahih Bukhari, kita pun terima hadis talian pun kita temari kepada Pakistan, gesapa kepada Madinah. Tapi selepas daripada tu kita ngaji hadis wasa qasda, wasa qamani, wasa ada ghirah, wasa ada halawah, ada kemanisan, kelazatan dalam hadis. Sebab tiba apa? Amanah ayat, kalau nak buat amal wijaya, nak buat berkat, kena ada talian, kena ada sanad, hak kita terima tu daripada mana? Yang tiga nak jaya, yang pertamanya imanu billah, yang keduanya al-ilmu, yang tiga al-amalu, beramal.
Giwa amal pokoi bapa selawat tipil kulu kau ikutlah, selawat tawai ali pun ikut ni dah. Ni selawat tawai ali mo dah wasok mo selawat ni tu guru kamu ni apa masa mo palah lagi ibu apa giwa amal gi cari kedah palah dah ni, lepas tu gi cari tu guru terima dah. Siapa ia nak wi berkat lah tu kerana tu dala kita ni berkat ia dengan selawat tawai ali. Kalau bapa ia tojong berkat dengan dalailul khairat, tu guru dulu keramatnya berkat tengok tu dalam anak murid duk mana ada pak ngajar ada buka pondok semua. Tu dalam dulu kan apa? Ni dua amal sawak ni apa ni sawak tu wali. Kita cari pahala orang panggil lumatul aurat. Baca tu ada syarat-syarat dia bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-bashir al-mubashshir lil mu'minin bima qala Allahul azim wa basyiril mu'minin wa anna Allah la yudi'u ajral muhsinin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-bashiril mubashshiril zakirin bima qala Allahul azim. Ni selawat lumatul aurat. Siapa dia nak berkat gi cari tok guru timur gi nama ayat ni amanah ayat ni bukan gapo apa ni amanah jelas hak amalan sikit kan buat dak gi jumpa ngamo dak peling amalan banyak dak jadi panas dak jadi serak dak jadi kelai kabut di dalam diri. Sebab apa? Wa amal tidak terima, wa amal tak ada ijazah, lepas tu jadi peling. Hari ni ibu apa gi cari palah, gi cari kedah palah ikutlah. Kalau siapa ya bahasa nama wa amal tua sikit dah. Nama depan surat ni nama Lum'atul Aurat. Bahasa Arab panggil Lum'atul Aurat, tapi bahasa Jawi kita duk kenali dengan selawat ta'uwe ali. Selawat ta'uwe ali. Lepas tu amun ayat demo gi baca mula-mula dua. Selawat yang pertama ni selawat Quraniyah, mula-mula sekali selawat Quraniyah. Selawat yang kedua dikatakan selawat 149. Lepas tu dia wa amal wilacak dulu, wilacak baca dia cari bapa terima. InsyaAllah siapa ya wa amal selawat ni rezeki murah, Allah Ta'ala tunaikan hajat kita, Allah Ta'ala wikan kanak kita, Allah Ta'ala wi jaya rumah kita, jaya kampung kita, jaya anak-anak kita ngaji apa jaya. Cari apa? Dah? Dia cari. Yang keempat, orang nak jayanya kena al-ikhlas. Ikhlas. Gapo ikhlas? Wa amma semata-mata kerana Allah. Wa amma gapo tu bukan kerana manusia, bukan mufakhiran, bukan nak kepada kemegahan. Wa mukasiran, bukan nak kerana banyak dunia. Wa mubahiyan, bukan kerana nak kepada bangga. Lagi pula bukan muraiyan, bukan buat kerana nak tunjuk orang dah. Wa amma dunia wa amma akhirat. Semaya subuh, semaya sunat subuh, semaya isyraq, semaya duha, semaya tu, semaya ni, semaya kapit waktu baca Quran, semua lillahi ta'ala, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulat hati kepada Allah. Patut orang nak boleh bulat hati kepada Allah, ini kena tengok cahaya nur yang ada di dalam diri dia. Kalau nur dia kurang, ikhlas dia kepada Allah Ta'ala kurang. Kalau orang ni nur dia kuat, Allah Ta'ala tanihkan cahaya ni kuat. Tuhan kata Allahu nurus samawati wal ard. Ni Tuhan kata Allahu nurus samawati wal ard. Bermula Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mencahaya ia, mencemerlang ia, mencerah ia di antara 7 tala langit dan 7 tala bumi. Kemudian cahaya ni, nur ni yang ada di dalam hati kita ni kuat ke tak kuat? Siapa dia yang Allah Ta'ala sifat taruh nurul iman, cahaya iman, cahaya hidayah, cahaya Quran, cahaya amalan, kuat sara mana? Ikhlas dia itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuat sara tu. Ini amanah ambil kesimpulan di kampung Pangkadeh ini, sama ada daripada pemimpin, daripada Tok Imam, Tok Khatib, Tok Bilal,
daripada kamakan 12, daripada nayuk pucuai nayuk rong nayuk, daripada orang-orang kapal semua kena ada 4 sifat ni. Siapa yang nak jaya, kapung nak wis tokoh, kapung nak wis maju, kapung nak wis selarah, we ada 4 sifat ni. Yang pertama, imanu billah, beriman kepada Allah. Yang kedua, al-ilmu, yang daripada illiyin, itu daripada illiyin, lam daripada al-lutfu, min itu daripada al-malikin. Yang ketiga, orang mana nak berjaya kena al-amalu, beramal konai. Lah ni amal selawat tibil qulub dah. Ibu bapa dibaca cukup dah 70,000. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Apa semua nak buat amal lah, adik-adik muda, pemuda-pemudi dia buat amal ni tu. Pada tu tua mari mahmah baru ni mokcik tu, mokcik deh, mokcik pergi tinggal tu, amalah mokcik duk ambil ikut se tu tinggal tu. Pak mokcik pergi buat amal ni dulu nah. Buat mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha. Syifa tu niat semua. Shifaiha, minta Tuhan penyembuhkan penyakit kita. Wa nuril absar, dan cahaya bagi pandangan-pandangan tu. Wa diyaiha, dan pula cermelangnya cemera bagi absar. Wa qutil arwahi wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amun nak kita taruh pada orang pakai ni, jiwa amal selawat tibbil qulub, selawat penawar, ataupun dia panggil selawat syifa ni, jiwa cukup 70,000. Dah, bukan masa sehari, bukan masa sebulan, bukan masa setahun, bukan 2 tahun dah. Setahun 2 tahun cukup 70,000. Kalau kita buat amal lain dah, insya-Allah kita tak jadi gelewek dan kita tak jadi panah dan amalan. Tapi syarat meroyak dasar ni, pertama sekali buat amal hadiah kepada Rasulullah. Fatihah kali pertama nak buat amal mula-mula, hadiah Fatihah pertama kepada Rasulullah, pada keluarga Nabi, sahabat Nabi. Fatihah yang kedua kepada dua ibu bapa kita. Fatihah yang tiga dah kepada segala guru-guru kita. Fatihah pertama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga Nabi, sahabat Nabi. Fatihah kedua baca Al-Fatihah, hadiah pada dua ibu bapa kita dan segala tok nenek kita. Fatihah yang ketiga Al-Fatihah, hadiah pada segala guru-guru. Pasti kita start bidayah dengan amalan-amalan kita ibu bapa. InsyaAllah ibu bapa yang dirahmati Allah, hadirin hadirat, amah kecek tu sejen berbeza dah. Datuk amah pun tak sepanya dah. Tapi nampak orang tak ada gerak apa lagi ni. Nampak kan nerah kena tak tahulah ni. Bahasa nak dengar lagi ni. InsyaAllah dah kita pun minta setara ni dulu. InsyaAllah hamba pun nak klik lagi dah. Kita harap kepada ibu bapa semua, hamba kecek bi awal sampai akhir. Kita nak wilpih, kita kena ada ilmu. Kalau kita berimej saja tapi tak ada ilmu, tak cukup ibu bapa. Berimej kata Tuhan ada, berimej kata malaikat ada, berimej kata kitab Allah Ta'ala ada, tapi kita tak ada berilmu, tak ada mengaji. Sebuah Nabi kata kun aliman, menjadi orang alim. Kalau mu tak kuasa orang alim, au muta'alim, menjadi orang ngaji. Kalau mu tak kuasa nak jadi orang alim, mu tak kuasa jadi orang ngaji, au mustami'an, menjadi orang dengar lah. Makin dengar orang ceramah, mai dengar masjid orang ngajar seminggu sekali, mu jadi orang dengar. Nabi kata wala takun rabi'atan, mu jangan duk jadi gulungnya kepak. Alim pun tak, ngaji pun tak, dengar minggu kali pun tak, orang mari ceramah kampung pun tak dengar. Nabi kata fatahlik, apabila kamu jadi orang gulungnya kepak, maka sebab itulah kamu jadi binasa. Tapi kalau mu tak jadi gulungnya kepak, mu tak binasa, selamatlah engkau, keluarga engkau pun selamat, lagi pula orang kampung sini pun selamat. InsyaAllah kita pakai i'tisam bidinillah, i'tisam bihablillah, i'tisam dah kita berpegang dengan agama Allah. Pada ayat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, ya Allah tunjuklah kepada kami jalan yang betul, jalan yang benar
Lepas tu minta tunjuk jalan-jalan para nabi, para orang-orang salihin, para salihin, syuhada semua ni. Dah minta Allah Ta'ala tunjuk kepada kita. Kita dah baca 17 kali sehari. Ihdinas siratal mustaqim. Hak kita baca wipeh hati ah. Hak kita baca kita nak kata gapo tu. Kerana oleh kampung kita duk pecah tak berhenti. Kita tak payah di ihdinas siratal mustaqim tu. Ihdinas siratal mustaqim itu. Ya Allah, tunjuklah kepadaku jalan yang betul, agama yang betul, agama yang benar. Lepas tu agama yang benar ni jalan siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan bagi orang-orang yang akan menikmati ke atas mereka itu. Jalan siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan ni daripada al-anbiya, para nabi, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Jalan ni bagi para nabi, para sadiqin, para syuhada, para salihin. Kalau kita pergi berpegang dengan jalan mereka, insya-Allah kita tak akan jadi berkucah, insya-Allah kita tak akan jadi berbala, insya-Allah kita tak akan jadi mungkot tu kok ni dak. Turut jalan Nabi, insya-Allah kita akan bersatu, kita akan bersetokah. Mai jalan Nabi tak apa. Jangan demi jalan tauhid, jangan demi jalan syaitan, jangan demi jalan nafsu. Mai jalan an-nabiyyin, daripada jalan nabi-nabi, berjalan bagi syuhada, jalan bagi orang-orang saleh. Kita dah kata dah 17 kali sehari, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah engkau ke kami ya Allah jalan betul. Pas kita nak tayar mana? Duk jadi nak tua ku, nak bubuk kau ni ku, nak kau tu mu, nak kau ni. Ni bukan jalan Nabi, ni jalan nafsu ni. Jalan Nabi, jalan kanak Tuhan. Dah, jalan Tuhan. Sebab tu Nabi kata, "Hei Muhammad, waqfid janahaka, waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin." Ni Nabi ni Allah Ta'ala hajar nak besar pada pemimpin sikit. Daripada tu imam, daripada tu khatib, tu bila, daripada nayuk, daripada siapa tak ada nak takik apa ni. Ni Allah Ta'ala pesan pemandu Nabi, qaidul ummah, pemimpin bagi ummah seluruh dunia. Hak Tuhan kata, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tak pakai akan dika Muhammad malaikat untuk jadi rahmat sejuk seluruh alam. Kamu dia Nabi ni qaidul ummah, dia pemimpin bagi ummah, sirajul ummah, dia pelita bagi ummah. Tapi Tuhan pesan Nabi apa? Waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Hei Muhammad, waqfid, engkau merendahkan, akan turunkan janahaka, akan sayap engkau tu. Asal sayap tu burung, Tuhan kinayah suruh turun sayap mung tu. Makna mung tawaduk lah Muhammad. Mu jangan duk tinggi diri, mu jangan duk lebih diri, mu jangan duk sombong. Limanittaba'aka, bagi orang yang ikut akan dikau. Orang duk turun mung, misalnya kita tu imam, makmum turun kita, nayuk nah makmum turun kita, lagi pula ahli kampung tu ya. Mung jangan duk tinggi diri lah, mung jangan duk sombong lah. Bagi orang yang duk turun minal mu'minin, daripada orang-orang yang beriman. Ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dah kita bakal agak fikir lagu mana kita nak wit kampung kita rahmat, kampung kita sedekah, kampung kita kau maju. Orang pun terfaham kos peh apa. Insyaallah kita bakal berdoa. Kalau kita masa tinggi, kita turun sikit ego kita tiba apa deh. Kita masa tinggi, kuasa lebih, kuasa sama, kita turun. Itu bukan sifat Nabi tu, itu bukan sifat para tabi'in tu, itu bukan sifat ulama tu, itu bukan sifat orang baik tu, itu bukan sifat orang soleh tu. Sifat orang soleh, ya kau tinggi, ya kau rendah diri, ya kau besar pengkat, ya kau tawaduk. Supaya Nabi SAW, orang paling apik dengan Allah ialah Nabi, tapi Nabi tawaduk sangatnya. Khadalah zangatah, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu'. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling tinggi,
orang yang paling rapat dengan Allah, orang yang dek rapat dengan Tuhan saya, kekasih Allah. Sebab tu Tuhan panggil Habibi, ya Habibi, ya Muhammad, kekasihku. Tapi Tuhan saat ni tu kasih sangat Nabi, tapi satu orang Nabi ni sangat-sangatnya tawaduk, sangat malu. Bapa mau nak senyap tu ya, kita kau tinggi, kita kau rendah, sepapa padi, isi kau banyak kau tunduk, isi kau banyak kau tunduk. Isi kalau kita tengok papa padi, kalau jenguk naik tu, papa padi tu tak ada isi, papa padi tu tak ada isi. Sumpah tu juga orang alim, dia isi kau banyak, kau tunduk. Aku tak pandang, aku tak reti, aku ni loh deh. Tapi orang habis tak reti, aku lah reti, aku lah pandang. Ni bukan, deh. InsyaAllah ibu bapa abang minta sekadar tu dulu. Dan abang minta sekadar ni kalau ada boleh dengar, boleh ambil faham, boleh buat amal. Itu hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak boleh dengar, patut tak sedap we dengar we bapa fikri ceramah we, wasa tersinggung hati we, wasa pedih telinga we. Itu nafsu hamba sendiri dan pula kejahilan mola. Bukan daripada hidayah, bukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah minta sekadar ni dulu. Aku lu qauli haza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Kita doa sikit dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amul kafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal azim sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا يا الله وتقضي لنا يا الله وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بعندك على الدرجات وتبلغنا الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا بجودك تقبل منا صلاتنا وقيامنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا تاما واغفر لنا ذنوبنا عاما ولا تعذبنا إلى يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأجدادنا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami semua ya Allah, ada di tengah badan ini ya Allah, daripada bapa dan ibu, ayah dan ibu, pemuda dan pemudi ya Allah, daripada tu imam, tu khatib, tu bila ya Allah, daripada ketua kampung semua ya Allah, minta aku ampunkanlah dosa-dosa ya Allah. Ya Allah, tak berapa hari lagi kami nak menuju kepada Ramadan Al-Mubarak ya Allah. Bagilah kekuatan iman kami ya Allah, bagilah gagah pada kami pada beribadat dan taat padamu ya Allah. Pada tahun ini mintalah jangan kurang kami pada tarawih, jangan kurang kami pada jemaah, jangan kurang kami pada salatul tarawih, salatul tahajud dan qiyamul lail ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagikanlah iman kepada kami, bagilah tenaga pada kami, bagikanlah kekuatan pada kami. Jangan jadilah kami malah dalam Ramadan daripada baca Al-Quran, daripada tilawatul Quran, daripada qiyamul lail, daripada salatul jamaah, daripada salat rawatib ya Allah. Jadikanlah kami satu orang yang rajin ya Allah. Ya Allah, kalau ada dosa pada kami, ada silapan pada kami yang kami tahu dan kami tidak tahu, dosa besar, dosa kecil, dosa dengan ibu bapa kami, dosa dengan jiran kami, dosa dengan adik-adik beradik kami ya Allah, ampunkanlah dosa kami, ampun kesilapan kami ya Allah. Engkau yang tahu, Engkau yang mengampun kepada kami ya Allah. Jadi kamu minal maghfurin, daripada orang-orang yang terampung dosa dengan sebab ceramahan malam ini ya Allah. Engkau cucurkan rahmat kepada kami, Engkau cucurkan air rahmat dan cucuran rahmat melubungi di atas kami.
dan para malaikat yang duk dengar pada tepi ini, malaikat yang ada melubungi sayap di kawasan ini, minta mereka ampunkan dosa kami, minta mengampun pada dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami daripada muti'in, orang-orang yang taat padamu. Jadikanlah kami daripada salihin, orang-orang yang saleh ya Allah. Ya Allah, salehnya jiwa, salehnya hati, salehnya mata, salehnya telinga, baiknya telinga, baiknya mata, baiknya mulut ya Allah. Nak masuk bulan Ramadan ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami ni doa ya Allah. Kami banyak dosa ya Allah, kami banyak kesilapan ya Allah, kami ni orang fakir sangat-sangat kepadamu ya Allah, berhajat sangat-sangat ya Allah, kerana kami banyak dosa, kami banyak silap, banyak kesalahan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak cucu kami di sini daripada pengganih ni ya Allah, daripada orang-orang beriman, daripada orang-orang yang saleh, daripada orang-orang yang baik hati ya Allah, daripada penuntut ilmu yang ramai di sini ya Allah. Jadikanlah ini daripada pemuda-pemudi, daripada anak-anak yang ada di pangkalan ini, daripada hafizul Quran, daripada orang-orang hafalkan Quran, daripada alim ulama, daripada pengaji-pengaji, pelajar-pelajar agama banyak ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, tunaikanlah hajat kami, ampunkanlah dosa kami, tunailah apa yang cita kami ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah saudara kami di Palestin, selamatlah mereka ya Allah. Mereka tidak ada rumah ya Allah, mereka susah ya Allah, duduk di dalam darah ya Allah, duduk di dalam peluru bedil ya Allah, mereka makan tak ada, minum tak ada ya Allah, mereka terkapit dengan batu-batu ya Allah. Ya Allah, tolongkanlah saudara kami, mintalah bulan Ramadan ini mereka ada makan untuk berbuka puasa ya Allah, mereka ada minum untuk berbuka puasa ya Allah. Kami di Jawi, kami di Petani ada buka puasa, kami ada makan ni, ada masjid, mereka masjid utuh ya Allah dibangkan oleh Israel ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kesian kepada mereka, mereka saudara kami, mereka daripada adik-adik kami ya Allah pada seagama ya Allah. Tolongkanlah mereka, minta berjayalah mereka, bagilah rezeki pada mereka, minta mereka ada makan pada Ramadan lagi akan datang ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami tiga wilayah ini daripada orang-orang Petani, Jalam, Nara dan seluruh umat-umat Islam yang ada di dalam dunia ini. Allahumma ansuril ikhwanana, Allahumma ansur ikhwanana fi Filastin, Allahumma ansur ikhwanana fi Gaza, Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan. Ya Allah, tolonglah saudara kami di Gaza, tolonglah saudara kami di Palestin ya Allah, tolongkanlah saudara kami di seluruh dunia ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampun dosa kami, kesilapan kami ya Allah. Kami belum mati, mintalah wihaga nyawa kami untuk ibadat kepadamu ya Allah. Jangan galik dengan dunia, jangan galik dengan dunia ya Allah. Namun galik dunia kami lalai padamu. Kami tak ada semayah, kami tak ada terawih, kami tak ada qiyamul lail, kami tak ada baca Quran ya Allah. Jangan jadilah kami daripada minal ghafilin, wala taj'alna minal ghafilin. Jangan jadilah kami orang yang terhanyut dengan dunia ya Allah, terhanyut dengan lalai dunia, galik dengan dunia ya Allah. Ya Allah, mintalah jadi kami orang yang ingat padamu ya Allah. Hari-hari bangun tidur ingat padamu, tengah hari ingat padamu, petang ingat padamu. Jangan jadi kami pagi berimeh, petang kumpul ya Allah, malam berimeh, petang pula pagi sekumpul. Jangan ya Allah, jadilah kami beriman seterusnya ya Allah, daripada nyawa yang ada ini hingga sampai mati kami husnul khatimah, mati dalam kebaikan ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, selamatkanlah iman Tok Khotib, Tok Bila di sini, kamakan semua, dan pula daripada Nayuk dan pula Ron semua, daripada Pucuai dan apa semua ya Allah, penggawai semua, minta selamat, minta supaya di dalam agama dapat supaya dapat selaras di dalam kerja-kerja buat di dalam kampung Pekani ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim. Minta Allah Ta'ala terima doa-doa kita semua, minta Tuhan kabulkan doa-doa kita semua pada malam ini. Minta Allah Ta'ala tenangkan hati-hati orang pekali semua dah. Minta satu mustaqah di dalam hidup, di dalam agama, di dalam subuh subina, dalam hajat-hajat kita semua. Amin ya rabbal alamin.